Kalau saya bagi satu sini, kena bagi satu sini. Pasal kita bermula dari sini. Dalam peringkat dasar ini saya ingin menyentuh beberapa perkara. Terutamanya adalah isu semasa itu isu kekurangan minyak diesel di Sarawak. Soalan pertama saya kepada Kementerian Kerajaan adalah apakah sebenarnya tujuan untuk memberi ataupun mengadakan subsidi untuk minyak diesel ini adalah adakahnya untuk memberi ataupun mengurangkan beban rakyat yang miskin atau sebaliknya. Sebab belakangan ini memang hanya selalu berlaku, dan tadi pun kita telah mendengar apabila di masa soal jawab banyak telah dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen. Dan baru ini juga saya pun telah merasai yang berlaku di almost ke semua bandar-bandar besar di Sarawak. Dikatakan apabila kita pergi ke stesen-stesen minyak diesel sudah habis. Kadang-kadang kalau satu hari, dua hari itu sudah tidak ada, kita pediklah sebab tidak boleh pergi ke mana-mana. Dan ini adalah satu masalah yang amat besar di Sarawak. Kalau kita melihat dari segi subsidi minyak ini keseluruhannya, walaupun dia diesel ataupun petrol yang lain, bagi rakyat yang di luar bandar, kalau kita ingin membuat analisis sama ada ianya memberi keuntungan ataupun faedah kepada rakyat-rakyat yang memang menggunakan sedikit saja minyak-minyak ini seperti petrol. Kalau di rumah panjang ramai yang tidak ada kereta sebab jalan belum ada. Jadi saya melihat orang yang banyak mengambil keuntungan adalah industri ataupun orang-orang kaya seperti yang disebut oleh kawan-kawan yang tadi. Jadi dalam hal ini saya fikir kerajaan memikirkan sekali lagi sistem yang memberi faedah kepada sasaran. Kedua, kena dengan subsidi juga adalah penyeragaman harga barang keperluan asas yang telah diberi kepada kawasan-kawasan pedalaman, sebab kerajaan inginkan supaya harga-harga barang di kawasan pedalaman sama rata dengan yang di bandar. Dan ini juga telah banyak disalahgunakan, sebab yang besar kos di sini adalah subsidi untuk kos pengangkutan, dan saya pun tidak tahu berapakah kos pengangkutan yang akan diberi, yang telah diberi untuk sekilogram bahan-bahan ini yang pergi ke kawasan-kawasan pedalaman di Sarawak. Dan semalam saya dah berbual dengan menteri, dia cakap 1 tahun tidak kurang daripada 200 juta untuk membayar tuntutan klaim kos pengangkutan ini. Jadi, tapi lepas dia buat klaim ini, harga barang keperluan ini di luar bandar pun tidak juga berapa, masih juga tinggi. Sebab dia kata kos untuk orang-orang yang mengangkat barang itu daripada Wap pergi ke atas itu, yang kuli-kuli itu masih juga tidak termasuk dalam kos pengangkutan. Jadi masih juga dimasukkan dalam harga barang-barang seperti kalau kita bandingkan gas, 1 tong gas, saya ingat kalau di Kuching ataupun di Sibu mungkin dalam lingkungan RM26. Kalau ke kawasan pedalaman di sana itu sudah menjangkau kepada RM30. Jadi inilah satu masalah saya fikir, dan telah pun dibincangkan sebab mereka yang mendapat keuntungan yang banyak ini adalah kontraktor ataupun pekedai-pekedai. Jadi masih juga sasaran kerajaan untuk memberi, untuk meribankan, untuk mengurangkan beban rakyat di luar bandar supaya mendapat harga barang yang murah, juga telah salah gunakan oleh mereka yang ada kepentingan sendiri. Jadi dalam hal ini juga saya menyeru kepada kerajaan untuk mencari satu lagi jalan supaya wang yang sebegini tidak dibazirkan gitu saja, sebab kita masih memerlukan banyak peruntukan untuk pembangunan yang lebih menguntungkan rakyat. Dan satu lagi isu yang saya ingin bangkitkan di sini adalah berkenaan dengan guru. Minta maaf dari Semenanjung ini, yang sekarang ini banyak masalah di Sarawak dalam hal mereka
yang telah ditempatkan di sekolah-sekolah di pedalaman. Selepas 2-3 bulan atau 6 bulan, mereka sudah mohon untuk dipindah balik kepada Semenanjung oleh kerana tidak tahan dengan keadaan yang begitu mendesak. Jadi selama ini kita telah banyak memikirkan bahawa pelajaran adalah satu daripada tugas kerjaan untuk diberi kepada rakyat. Tetapi dalam hal ini apabila kita ada masalah sebegini, tugas mereka untuk mengajar budak-budak di kawasan pedalaman pun terjejas. Oleh sebab mereka ini sehingga tidak dapat memikirkan untuk bertugas untuk meningkatkan prestasi mereka, sebab mereka memikirkan untuk pindah saja. Jadi saya fikir dalam hal ini saya menyeru pada kementerian untuk mengkaji balik sama ada mereka ini diberi macam agreement. Kalau sudah sampai di sana, dia mesti bekerja dalam 3 atau 4 tahun sebelum dapat pindah. Dan dalam surat akhbar kita pun telah membaca bahawa ada di kalangan mereka ini menggunakan third party untuk laluan 1 minit supaya mereka dapat dipindahkan ke tempat yang mereka suka. Rantau panjang. Terima kasih. Boleh. Tak bagi jalan yang Muhammad. Boleh? Habis dah? Dah habis. Oh, habis dah? Boleh saya bucak? Tak. Boleh dah? Dia bagi jalan dah. Kan awit bagi jalan? Bagi jalan. Ya. Okey, isu guru. Saya ingatkan dah habis tadi. Okey. Terima kasih, Berhormat. Saya tertarik dengan isu guru tadi. Jadi apa pandangan Berhormat tentang polisi mesra keluarga seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan? Sebab kebanyakan guru-guru yang minta untuk ditukarkan balik ke Semenanjung, kebanyakan mereka adalah pasangan mereka berada di Semenanjung. Jadi ini di antara punca yang kita menghadap aduan banyak daripada guru-guru. Jadi mungkin satu polisi perlu dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan polisi mesra keluarga diwujudkan supaya ketenteraman keluarga dan keselesaan dari sudut guru yang bekerja. Apa pandangan Pak? Memang setuju. Itulah tadi yang saya cakapkan bahawa sebelum mereka ini dipindahkan ataupun diberi tugas ke negara-negara, ke negeri Sabah atau Sarawak di mana keadaan sana sangat mendesak, mesti membuat interview sama ada mereka setuju atau tidak. Kalau tak setuju tak payahlah, sebab ia akan membawa banyak masalah. Okey. Terima kasih Tuan Ketua.